قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pertamanya selepas merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, masa mohon maaf yang terpaksa menangguhkan kuliah pukul 8 sampai ke lepas isyak. Pertamanya pukul 8 dengan isyak tu dekat sekarang ni untuk jadual waktu sekarang. Yang kedua, saya tengok bila jalan tadi pukul 8.20 baru sampai 8.22. Saya minta kita sama isyadangkan kita mula lepas isyak lagi baik, dan saya pun terus masuk masjid yang terdekat lah supaya sempat solat di. Takut sampai sini tak sempat berjemaah, jadi nak mengambil keputusan solat di masjid tengah jalan tadi. Barakallahu. Sebenarnya lamanya cari kitab ni, rumah anak pindah, kitab banyak, tak tahu letak kat kotak mana satu, dalam tempat mana satu. Jadi alhamdulillah lah, hampir sehari juga lepas balik tadi untuk cari benda ni. Alhamdulillah, kita sambung pada muka surat 89, betul? Last yang kita bincangkan tentang kalam Imam Syafi'i berkaitan dengan waqala lafzi bil Qur'ani atau qala al-Qur'anu lafzati kulluha, iaitu satu kalimah yang tergantung yang tidak memiliki makna, dan penulis pun begitulah teks yang kita terima daripada nuskhah yang ada. Banyak-banyak teks ini tidak dapat difahami sebab kalam yang tidak ada khabarnya. Kata Imam Syafi'i dalam di sini, sami'tu Syafi'i yaqul wa qala lafzi bil Qur'ani. Apa khabarnya? Tergantung. Au qala al Qur'anu lafzati kulluha. Quran itu lafazku semuanya. Pun tidak ada makna yang mengisyaratkan kepada akidah yang khas, kecualilah kalau kata lafaz al-Qur'anu lafzati kulluha itu kalamullah. Tapi lafaz ini tak wujud dalam Al-Quran, tak wujud dalam sunnah, dan menandakan bahawa dalam salinan nuskhah pada bab ini tak diketahui maksud al-Imam Syafi'i rahimahullah, ataupun berkemungkinan itu adalah catatan penulis, kerana kadang-kadang dalam kita membaca makhtutat, kadang-kadang penulis nuskhah itu dia menulis dan dia juga membuat nota, dan bila dia tersalah masuk sepatutnya nota kaki diletakkan dengan tulisan yang khas, letakkan tepi, terbawa masuk, kemudian terbiar, dan nuskhah itu yang ditemukan, maka itulah yang terjadi. Sebab itulah lafaz ini tidak wujud dalam riwayat-riwayat yang lain. Riwayat-riwayat daripada Imam Syafi'i tak disebutkan, hanya dalam riwayat yang sufi, dan dia tergantung begitu. Maka kita tidak mengambil iktibar terhadap lafaz ini. Cuma apa masalah kalau ada perbincangan ulama berkaitan dengan lafzi bil Qur'ani makhluk atau lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Ada dalam masalah berkaitan Al-Quranul Karim perbincangan tentang kalimah lafzi bil Qur'ani makhluk atau lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Maksudnya apa? Kita nak terjemahkan pun susah, sebab lafaz ini digunakan oleh golongan Mu'tazilah sebagai trik untuk memerangkap Ahlussunnah wal Jamaah. Apa maksud lafzi bil Quran makhluk? Boleh bermaksud lafaz, iaitu suara aku membaca Al-Quran ni makhluk.
Saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya tu makhluk tak makhluk? Suara saya lah. Takkan agak suara Allah. Ha? Lafaz. Mana lafzi bil Quran makhluk juga boleh bermaksud apa yang saya baca. Saya baca apa? Saya baca kalamullah, saya baca Quranul Karim. Jadi apabila kalimah yang membawa dua makna ini menjadikan mereka boleh terselamat. Jadi ini adalah salah satu kod yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah setelah kebatilan mereka terungkap. Mereka gunakan trik kalimah lafzi bil makhluk untuk menyebarkan akidah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Quran ni makhluk ke kalamullah? Dia ada Quran tu kalamullah, lafzi bil Quran makhluk. Itu. Kalamullah artinya kalamullah, kalamun nafs. Tapi lafaznya makhluk, tapi dia tak kata Allah tidak melafazkan, dia kata lafzi. Saya baca Quran, lafaz saya terhadap Quran itu adalah makhluk. Dan Imam Ahmad rahimahullah sangat cergas dan beliau berdakwah melihat kepada keadaan. Imam Ahmad melarang lafzi bil Qur'ani makhluk, dan beliau juga larang golongan yang lawan kelompok ini di kalangan kelompok yang orang awam lain dilawan kata bila dengar Mu'tazilah kata lafzi bil Qur'ani makhluk, ada yang kata oh mana boleh cakap macam tu, Imam Ahmad tak bagi. Jadi jawapannya apa? Lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Ditukar. Lafaz Quranku, aku melafazkan lafaz bacaan Quranku itu bukan makhluk. Dah jadi masalah apa? Masalah kedua. Masalah kedua. Jadi ada golongan yang jahil jawab balik. Nak lawan Mu'tazilah lafzi bil Qur'ani makhluk. Jadi dia kata lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Maka terjadi apa? Imam Ahmad kata siapa kata lafzi bil Qur'ani makhluk, mereka ni adalah Jahmiyah, golongan Mu'tazilah yang asal lah. Dan siapa yang kata lafzi ghairu Qur'ani makhluk, mubtadi', dia buat bid'ah baru lagi. Dia buat bid'ah baru lagi. Dia golongan ahli bid'ah. Jadi kita tengok apa yang tulis oleh pentahqiq pada muka surat. Kita tengok sikit apa yang tulis pada muka surat 89 yang kita tak sempat baca pada pertemuan yang lalu. Kata Syekh hakadha, ni kata pentahqiq, kata pentahqiq. Oh, cetakan lain ke? Oh, 95. Okey. Sorry. Anda tak tahu apa cetakan? Kena tanya orang PIS. Oh, 2 kali cetak Hebat PIS ni. Nampak macam tak laku. Nampak macam sikit, tapi 2 kali cetak kan sikit. Boleh minta diskaun atau minta apa? Minta royalty. Tak ada apa-apa buat, saya guna je. Baik. Mana tadi? Okey, 95 Okey, cetakan yang anda dapat ni mungkin cetakan awal kot. Yang awal, betul? 89. Jadi cetakan ni 95. Tengok kat bawah pada nombor 2 tu kata pentahqiq hakadha maktubun wantaha bihil lauh. Ini yang tercatat dan begitulah tak boleh ada, itulah yang ada di lauh, iaitu di lauh makhtutat. Wala'alla fihi saqtan, berkemungkinan ada kalimah yang tertinggal. Li'annal kalama naqisun wa muraduhu ghairu mafhum. Sebab kalam ni naqis, bukan kalam yang tam, bukan kalam yang sempurna yang boleh difahami maknanya, dan muradnya juga tidak difahami. Maksudnya kalau tak ada perkataan yang ditambah belakangnya, kita tak akan faham. Jadi kita gugurkan kalam Imam Syafi'i rahimahullah bab ini, sebab kita tak boleh nak tahqiqkan apa yang Imam Syafi'i nak sampaikan di sini. Memang kadang-kadang setengah daripada teks itu sebab kita tak ada, kalau nak ubah, nak boleh ubah dah kalam teks tu, tapi tak boleh ubah. Jadi begitulah diriwayatkan. Setengah daripada nas-nas daripada kita kata salafus soleh berlaku begitu. Bagaimana diriwayatkan, ulama tak akan ubah. Hanya ada syarah. Bila syarah jangan letak ke atas, syarah di
di bawah dinentak kaki. Dia kata Syekh berkemungkinan ada lafaz yang tertinggal, ada perkataan yang tertinggal. Jadi Syekh kata habis kat situ. Jadi Syekh mula syarahkan, pentahqiq mula syarahkan masalah lafzi bil Qur'ani makhluk atau lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Okey, ada satu masalah kata Syekh, wa amma ibaratu lafzi bil Qur'ani makhluk atau lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk faqad mana'a al-Imam Ahmad wa ghairuhu min a'immati salaf min itlaqi kilal lafzaini fi kalamillah ta'ala حيث قال الإمام أحمد من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. Jadi kata Imam Ahmad, dua-dua lafaz ni tak betul, tak boleh pakai. Ini Imam Ahmad, bijak Imam Ahmad. Bila ada satu istilah, satu isu yang ahli bid'ah buat trik, Imam Ahmad kata jangan guna terus, tolak. Ada isu ahli bid'ah perangkap mana-mana, kita kata buang. Ahli bid'ah perangkap kita dengan ilmu kalam, contoh. Kata Imam Ahmad, buang. Buat apa nak pergi bincang ikut kaedah ilmu kalam? Kita dah sempurna. Ilmu kita, akidah kita sempurna. Tak ada benda yang meragukan. Dia bawa satu ilmu untuk menerangkan akidah. Kemudian yang ilmu tu masuk bukan meyakinkan, meragukan, tolak. Kita yakin Quran kalamullah. Allah berkata-kata dan sifat berkata-kata sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisu itu yang sifat kekurangan, tidak sempurna. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha berkata-kata. Allah menyambut hamba-Nya ketika masuk syurga. Allah kata salamun qaulan min rabbir rahim. Allah bercakap dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima dan sebagainya. Ya, tak perlu pun pada kalimah-kalimah yang bawa trik. Quran dan manhaj salah, bukan manhaj teka-teki. Benda dah betul, buat lagi, buat kelirukan sikit, buat teka-teki. Nak buat teka-teki bukan dalam buku akidah. Teka-teki nak buat soalan trik kat soalan periksa, nak borak kalau boleh. Tapi bukan dalam buku, bukan dalam teks rasmi kerajaan. Kalau kerajaan keluarkan undang-undang, Quran ni dustur. Undang-undang. Berkaitan dengan perkara ghaib pula Allah terangkan. Ini keadaan dia. Ini bukan buku cerita. Kalau ceritakan tentang kisah-kisah dulu pun bertujuan untuk menguatkan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah, cerita tentang dakwah orang Nabi dan Rasul, dan bukan cerita nak buat lawak, nak buat trik sebagainya. Quran ni adalah satu kitab yang jelas. Jadi datang kalimah yang bawa trik, tolak aja. Akidah kita firm, jelas. Datang orang cuba buat syubhat asal sini, tolak aja. Dia datang, dia keluar, tidak ada apa-apa mudarat dan manfaat kepada akidah yang dah jelas. Batu mazhab, orang kata Salafi ni cepat sangat tahzir. Ya, sebab kita dah sempurna. Akidah yang dah sempurna, semua dah lengkap. Orang datang buat masalah banyak sangat, ahlan wa sahlan, datang nak belajar, datang nak bagi manfaat sebagainya. Okay. Datang bawa kekeliruan, memang mudah, tak payahlah, diam je lah. Bukan satu akidah yang tak ada tokohnya, tak ada orang yang mempertahankan, benda tak jelas sebagainya. Lepas tu kalau ada saja orang yang keluar masuk dalam manhaj ini, benda biasa. Lepas tu kita tak jumpa Salafi yang jadi Salafi Jahmi, ada? Ada. Salafi kumpulan apa? Ada Salafi masuk Arkam. Bekas Arkam ada. Bekas Arkam ada. Tapi kalau dia Salafi, nak pergi kepada JSB ke, nak pergi pada ahli bid'ah mana-mana lah, nak sebut nama ke orang, JSB ni sebab dah isytihar sesat. Selama ni tak berani sebut. Takut kena saman. Kan? Sekarang ni kita berani sebut sebab dah ada fatwa. Nak pergilah mana-mana kumpulan sesat sekalipun, okay? Orang nak pergi mana, boleh pergi. Tapi Salafi tak pergi. Dia nak pergi juga, dia kena tinggalkan Salafi. Bye-bye. Salafi falsafi pun tak, falsafi dah makna apa?
Kalau salafi falsafi dengan makna falsafah bukan melibatkan isu-isu akidah, silakan. Ramai ahli sunnah yang mahir dalam ilmu falsafah. Ramai di kalangan salafiyah yang mahir dalam ilmu falsafah. Ilmu falsafah berkaitan dengan perbandingan agama, salafiyah lah tokohnya. Pergilah mana kat satu dunia sekalipun. Tapi falsafah yang kita tolak adalah falsafah yang meragukan apa yang yakin dalam Al-Quranul Karim. Suatu perkara yang yakini, benda yang dah jelas, dah berlaku ijma' salafus salih, kamu nak berfalsafah di sini, ciao. Pergi jauh-jauh. Itu yang ditolak. Bukan salafi tolak ilmu falsafah yang bererti ilmu, bererti pengetahuan, bererti hikmah. Sebab tu Perlis buatkan apa tempat ikramnya tu, wisdom apa? Perlis wisdom. Perlis Center of Wisdom. Falsafah tu. Itulah center falsafah, tapi bukan untuk dia kaji tentang macam-macam pemikiran, kaji tentang macam-macam falsafah, tapi bukan tempat untuk sebarkan kesesatan. Bukan tempat untuk menyebarkan apa yang dah jelas, clear, dikelirukan. Berbeza dengan Ahlul Kalam, dijadikan bahawa Quran, itibak Quran dan Sunnah ni sebagai satu taklid yang mereka khilaf sah atau tak sah. Nak jadikan akidah tu betul-betul orang yang tidak taklid, akidah yang benar ialah dengan mengosongkan semua sekali kepercayaan. Biar akal terima secara langsung. Ini biasa mereka sebut dalam falsafahnya begini, falsafah agama yang bukan orang Islam aja. Zaman sekarang sekalipun kata, siapa yang hadir kena tinggalkan agama dia. Tinggalkan semua kepercayaan. Tinggalkan segala-galanya supaya pandangan dia tidak dipengaruhi oleh mana-mana pemahaman sebelumnya. Ini tak betul. Orang dia nak kosongkan sebab apa? Sebab nak cari yang mana betul. Sekarang kita taklid dengan siapa dulu? Kalau taklid dengan orang awam, tinggalkan dulu kaul dia. Jangan tengok kaul, tengok Quran dulu. Taklid dengan ulama, dia ulama bukan main-main. Kena cek kaul dia ambil kaul daripada mana. Kalau pak cik tepi jalan kita tak kenal, biarlah. Kan? Ataupun budak-budak bergaduh, dengar budak ibtidai bergaduh, keluarkan dalil. Tak payahlah pergi ambil dalil dia. Sebab dia pun budak-budak lagi. Atau orang kita tak kenal. Tapi kalau ulama cakap, mesti ada dalil. Sebab dia ulama, dia alim, dia hafal Quran, dia hafal hadis sebagainya. Kita kaji dalil dia. Kita kaji dalil dia. Sebab tu kalam ulama ni kita yustadal alaih, kita cari dalil untuk dia. Sebab ulama tak akan bercakap kecuali dengan dalil. Bila ada dalil, kita beritahu bahawa qaul ini adalah benar. Yang tak ada dalil, qaul ini mungkin dalil tak sampai. Kita bagikan keuzuran sebab mereka ahli dalil. Ulama, kenapa kita akan bagikan keuzuran pada ulama? Sebab kita tahu mereka cakap mesti dengan dalil. Maka bila ada kalam mereka, kita tak jumpa dalil, kita tak kata mereka ahli bid'ah. Kita katakan mereka mungkin dalil tak sampai. Mungkin dalil yang sampai itu dhaif. Kita akan cari keuzuran kepada mereka sebab kita tahu mereka adalah ahli ilmu, dan ahli ilmu tak akan bercakap kosong. Mereka bercakap dengan dalil. Sama juga kita jumpa satu perbuatan ataupun kalam daripada sahabat berkaitan dengan perkara ghaib yang kita tak temukan dalil, tapi kita confirm sahabat takkan bercakap sesuatu di luar dalil. Kalau berkaitan dengan urusan ghaib, kita kata hadis ni mauquf tapi lahu hukmur rafa'. Secara sanad sampai pada kita, keluar dari mulut sahabat, tetapi maknanya kita tahu maknanya mesti diambil daripada Nabi SAW. Kita tak kata sahabat buat bid'ah, sahabat buat benda baru. Tak. Bila kita solat kusuf berlaku pada zaman solat khusuf, berlaku pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali solat lepas daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia baca Fatihah lagi. Semua ikut belakang. Baca Fatihah, kemudian dia baca surah sekali lagi. 2 kali rukuk. 2 kali rukuk, dia solat 2 kali sujud. 1 rakaat tu 2 kali rukuk. Betul lah 2 kali. Lepas tu rakaat kedua buat macam tu juga. Ulama kata apa? Oh, Ali buat bid'ah. Tak ke? Tak.
Perbuatan Sayyidina Ali menjadi dalil bahawa sahabat itu, perbuatan sahabat ada perbuatan sahabat yang mauquf lahu hukmur rafa, tetapi hukumnya rafa. Seperti angkat takbir ketika solat jenazah. Tak jumpa hadis Nabi angkat takbir Allahu Akbar, angkat tangan. Nabi takbir tu adalah, tapi mengangkat tangan. Okay. Tapi dilakukan oleh Ibnu Umar. Abdullah bin Umar buat. Jadi mazhab yang mengambil kira perbuatan sahabat sebagai dalil, mereka mengatakan bahawa mengangkat tangan itu adalah, angkat tangan adalah sunnah daripada Nabi SAW sebab dilakukan oleh Ibnu Umar dan tak dibantah oleh mana-mana sahabat. Maka perbuatan Sayyidina Umar tadi adalah ada hukum rafa. Kita tak kata Ibnu Umar buat bid'ah. Tu beza cara kita menafsirkan perbuatan sahabat dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah kata sahabatlah paling awal buat bid'ah. Dia akan jadikan sahabat semua yang ahli bid'ah. Dia seronok ramai majlis ahli bid'ah. Dan itu yang berlaku. Dan itu pun berlaku pada seorang lelaki pernah duduk kat sini dulu. Semua cerita-cerita keluar macam tu. Macam mana kita nak nasihat? Meminta nasihat pun tak pernah. Mengajar saja pandai. Hadir kuliah tak nak hadir. Hanya nak hadir mengajar. Hadir hanya pada wujud. Bila hadir dapat muka, dapat selfie, perangai begini yang kita nak takutkan kepada orang-orang cinta kepada syuhrah. Nak famous sangat. Kadang-kadang terlalu cepat untuk respon pada satu perkara. Biar kita diam daripada kita respon benda yang tak jelas atau benda yang kita baru tahu hari ini. Berapa banyak yang di-share dalam Facebook, status-status anak-anak muda sekarang. Saya malam tadi hadir dalam kelas Ustaz Fulan dan Fulan berkaitan dengan ilmu mantik sebagainya. Ternyata selama ni Salafi tak tahu perkara ni. Hai, hang baru belajar malam tadi. Hang kata ulama tak pernah belajar masalah ilmu alat. Dia sendiri sebut dalam status. Malam tadi saya tertengok video menghadir ke kelas Syekh Fulan dan Fulan. Bila saya dengar Syekh Fulan yang menerangkan, saya dapati bahawa ulama Salafiyah ramai yang tak tahu ilmu alat. Duduk depan mata macam lempang je. Benda ni dah dibincang berpuluh tahun dahulu. Dan dah diseminarkan, dah dibincang secara detail. Tiba-tiba anak muda datang. Terlalu cepat zaman sekarang. Buka, baca sikit YouTube dapat benda baru. Tak. Benda baru. Share ilmiah. Ya, bagus share. Tapi share dan kongsilah benda yang memang jadi bidang kita. Jadi kepakaran kita. Yang mana kita keluarkan sekali, kita tak menyesal balik. Tak perlu pergi delete balik. Tak perlu nak lawan diri kita yang dulu. Dulu aku cakap macam ni, sekarang aku cakap macam ni. Kenapa perkara yang boleh berlaku? Terlalu cepat. Dan bila berlaku macam ni, susah nak balik lah. Susah, akan jadi susah. Mana ada orang mengaku kencing tepi jalan? Atau berak di tengah jalan? Bahasa orang kita, bahasa kita. Orang tak mengaku. Kan? Lagi pula orang dah ramai terpijak tahi dia. Kan? Lagi tak mengaku. Lebihlah tak mengaku. Dia akan jadi susah nak patah balik. Sebab tu lebih baik dalam bab perkara ilmiah begini, kita kena ta'ani, kena tenang dan bercakaplah pada bidang-bidang kepakaran kita. Sebenarnya boleh je nak ulas. Kita pun ada otak juga. Walaupun kita bukan ahli politik, kita pun tahu juga kita ada pandangan politik kita. Betul? Tapi ulasan kita sama ke dengan pakar politik ke, ahli politik ke? Belum tentu. Nak cerita tentang pandangan berkaitan dengan medik, saya pun ada pandangan saya. Pandangan, tapi siapa saya nak cerita pasal medik? Waktu orang kata, Ustaz, komen pasal vaksin. Dia kata, kenapa anda perlu komen vaksin pula? Soalan pasal vaksin anda tak pernah komen. Dia kata, anda bukan bidang anda. Dah lah doktor-doktor bergaduh. Dia WHO dengan doktor-doktor buat seminar, condemn satu sama lain. Nak suruh anda tambahkan lagi. Itu masalah dia WHO dengan doktor dia lah. Bumi bulat atau rata, Ustaz? Saintis bergaduh. Biar dia bergaduh selesai dulu. Ayat Quran tak salah. Boleh difahami dengan dua-dua maksud. Quran ini kenapa kenapa Quran boleh faham dua maksud? Selagi bukan berkaitan dengan perkara yang hakiki macam Allah Subhanahu tauhid, berkaitan dengan tauhid, masalah ibadah, masalah agama, masalah berkaitan dengan hari akhirat, ni masalah yang firm.
Tapi masalah yang akal manusia berubah-ubah, Quran takkan biarkan ruang untuk satu ketika manusia kata Quran ini salah. Quran, kenapa lafz berkaitan dengan perkara-perkara keduniaan itu umum? Kerana Al-Quran satu kitab yang dibaca daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Perubahan alam berlaku macam mana sekalipun, Quran takkan salah. Yang salah hanyalah orang yang menafsirkan, orang yang memahami, atau keadaan itu berubah. Waktu Quran tak nak cerita saya akan berterbang. Kalau keluar cerita sains, fakta sains ada kat Al-Quran Al-Karim, macam mana orang ahli sains nak, ahli saintifik nak, Abu Jahal tak terima. Abu Jahal dia tak boleh nak ajar, tak terima, dia tolak sebab dia engkar. Tapi ada alasan Abu Jahal kata, nampak ni Quran sebut apa? Dia kata besi boleh terbang. Kan? Akan didustakan. Pergi Al-Quran, pergi kepada, katalah Quran kata bumi itu bulat, datang pada golongan kata bumi ni flat, Quran tak betul. Pergi kepada kelompok yang kata Quran, katalah Quran sebut bumi itu flat, pergi ke golongan kata bumi ni bulat, dia kata Quran tak betul. Quran tidak membiarkan ruang itu berlaku pada Quran Al-Karim. Urusan berkaitan dengan sains, berkaitan dengan i'jaz dan sebagainya, sebab tu ada kaedahnya. Sebab Al-Quran Al-Karim itu kitabnya kitab yang memberi hidayah pada semua bab, dan perkara yang jelas adalah berkaitan dengan urusan-urusan agama, urusan akidah, urusan ibadah dan sebagainya. Manakala urusan keduniaan, kebiasaan Quran datang lafaz yang umum, tapi takkan berlaku percanggahan dan kesalahan dalam Al-Quran Al-Karim. Takkan ada. Kajilah dari zaman dulu, berubahlah fakta ilmiah macam sekalipun, takkan salah apa yang ada Quran Al-Karim. Quran kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq ni kalimah 'alaq daripada zaman Ibnu Abbas sampai zaman doktor sekarang, kalimah 'alaq itu betul untuk semua zaman. Berzaman orang tengok 'alaq ni jentik-jentik, macam jentik-jentik, 'alaq ni benda yang menempel, 'alaq ni benda yang macam-macam tafsiran yang ada. Sampai pada zaman sekarang, kajian tentang sperma dan sebagainya, tak salah. Kalimah itu kalimah yang sempurna, yang sesuai sejak pada otak Abu Lahab, Abu Jahal, semua, dan juga otak sahabat-sahabat Nabi SAW sampai pada zaman saintis, tak salah. Jadi itulah Al-Quran Al-Karim. Itu berkaitan dengan urusan dunia. Tapi urusan agama ianya sempurna sejak daripada awal. Sejak daripada awal. Bukan sekadar teks yang sempurna, penafsirannya sempurna. Ada teks ada tapi tak faham. No. Quran sempurna turun semua sekali, teks panduan sampai akhir zaman. Berkaitan semua sekali. Yang menafsirkan Quran, Rasulullah SAW dah ajarkan. Ballaghar risalah. Sebab tu dalam muqaddimah kuliah tu, Ustaz, kenapa Ustaz kadang-kadang suka sangat baca nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ballaghar risalah. Kalau orang tanya, anda akan ambil peluang lah untuk cerita tentang Nabi dah sampaikan semua sekali. Addal amanah, Nabi dah tunaikan semua amanah, tanggungjawab untuk sampaikan agama. Semua ini Nabi sampai hatta atahul yaqin, sehingga Nabi wafat. Dah semuanya Nabi dah tunaikan. Tidak ada kerja Nabi yang orang lain nak tanggung. Tak. Yang ada orang lain mewarisi kerja Rasulullah SAW. Tak ada kerja Nabi tak selesai. Kalau kita tiba-tiba seorang meninggal, mesti ada kena ustaz ganti ya. Kerja tak settle kan. Tiba-tiba tak jadi forum, tak jadi seminar untuk ni, mesti ada ustaz yang ganti kan. Kerja dia ditanggung oleh orang lain. Kerja yang pertama. Contoh, itu manusia. Untuk Rasulullah, Allah dah sempurnakan semua. Nabi wafat, tidak ada lagi keperluan pada mana-mana Nabi untuk menyempurnakan syariat Nabi SAW. Sebab tu bila Nabi datang sahaja, semua Nabi-Nabi dulu perlu beriman dengan Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Walaupun mereka hidup, termasuk yang dah naik ke langit, turun balik sekalipun, Nabi Isa AS tetap kena ikut syariat yang telah sempurna, syariat Nabi Muhammad SAW. Turun balik Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru, tetapi melaksanakan syariat dan mengajarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, balik kepada teks kita.
Jadi kata Imam Ahmad, di balik semula. Tutup tajuk, jauh lagi. Dia kalau cerita pada cerita melencong tu lebih sedap daripada pelurus Sunnah. Alhamdulillah. Yang kata Salafi iman beriman dengan test mendatar. Salaf ni beriman dengan Keimanan yang mendatar. iman dia mendatar. Sebab dia cari teks tu. Percaya teks je. Lepas tu dia tak percaya teks. Dia menafikan akal. Ini anda baru tadi ada Ustaz Anwar call panjang. Anda sambil cari kitab, sambil kemas ni, hari ni tengok daripada 100 tinggal berapa. tinggal 6%. Betul anak cas mana borak dengan adik-beradik. Hari ni memang hari borak. Di antara yang dikemukakan Ustaz Anwar tanya ialah berkaitan dengan soalan yang sama, berkaitan dengan istidlal dengan akal, berhujah dengan akal. Ramai sebut Salafi ni tak ada ilmu alat, Salafi tak pakai falsafah, Salafi tak pakai ilmu mantik, Salafi tak faham ni. Itu sahaja yang mampu mereka berkatakan. Menuduh orang tak pandai ni senang tak? Tunjukkanlah awak pandai. Apa masalah? Yang paling best orang cakap, bila tuduh orang tak pandai, orang tunjuk kata bawa pula pandangan awak yang pandai tu. Belajar lagi. Ayat macam tu buat, kita boleh buat. Kalau dia bercakap dengan budak sekolah tak apa. Dia bercakap dengan guru dia, dia bercakap dengan ulama', belajar lagi. Mana nak kena lebang? Siapa yang tak belajar? Siapa yang tak habis belajar? Siapa yang itu tadi? Tiba-tiba arah orang belajar lagi, jawapan tak bagi, tebarkan syubhat, bawa ke semua sekali. Sebab tu nak cakap, anak tak layan orang yang jenis macam ni, memang tak layan. Marah tu ada, tapi nak jawab rasa tak layak untuk letakkan setitik pun dalam masuk ruang. Sebab dia menjadikan kita nampak bodoh bila berdebat dengan orang yang bodoh. Baik. Sebab melencong, marah Ustaz Din Oh, ada orang okey. Baik. Dia kata Imam Ahmad, siapa-siapa yang kata Al-Quran itu makhluk, lafzi bil Qur'ani makhluk, fahuwa jahmi. Sebab kalimah bahasa Arab lafzun boleh bererti maf'ul. Bila kalimah masdar ni, dia boleh bawa dua benda, dua makna. Boleh terbuka pada penafsiran. Dan ini adalah senjata ahli bid'ah sepanjang zaman. Mereka tak nak cerita benda yang clear, yang jelas. Mereka suka bawa perkataan yang trik. Tunggu kita tersalah sebut. Tunggu kita salah sebut. Tunggu kita salah pilih. Pilih A atau B. Kita buang masa lah. Bodoh, tak tahu. Kita tolak, dia anggap kita jahil. Sedangkan itu adalah perangkap mereka. Sebab tu alfaz mujmalah yang ada dalam istilah ilmu kalam, ulama salafus salih kata, ulama salafus salih bagi dua fatwa. Fatwa pertama untuk siapa? Untuk orang awam, tinggalkan terus. Buat apa nak masuk? Tinggalkan. Orang bawa benda yang trik-trik ni, tinggalkan terus. Jangan belajar. Jahil dengan ilmu kalam. Bila jahil ilmu kalam, apa kata ahli kalam? Dia kata, golongan yang paham mendata, macam dia kata. Paham mendata, golongan yang tak faham, golongan yang hanya faham zahir, golongan kulit dan sebagainya. Ini semua disebut. Padahal masalah cakap apa? Orang yang jahil dengan ilmu kalam itulah berilmu, yang tahu ilmu kalam itu orang jahil. Al-ilmu bil kalam jahlun. Yang kamu pergi belajar ilmu kalam itulah jahil. Orang yang jahil tak peduli ilmu kalam itulah ilmu. Itu kalam salaf dulu untuk ahli kalam dulu. Ahli kalam yang datang kemudian tak apa. Dia dah baik dah, dia dah banyak bersama Al-Quran. Saya tanya, yang ilmu kalam ada dua. Satu yang sama Al-Quran, satu yang tak sama. Betul? Yang tak sama tu bagus tak bagus? Tak bagus. Yang sama bagus. Ambillah Quran. Ilmu kalam yang betul sebab sama dengan Al-Quran, sama dengan salaf. Ambillah kau salaf. Salaf dah sempurna dulu dah. Buat apa pergi ambil benda yang ada dua kemungkinan?
Dan kita pun bila kata ahli kalam ni, ilmu kalam ilmu yang kita tolak, bukan berarti kita kata tak betul 100%. Kalau tak betul 100%, kita kafirkan dah ahli kalam. Macam orang kafir, macam orang kafir. Tapi tak ada. Kita hanya mengatakan bahawa kaedah dan manhaj di bawah itu tidak bawa kita kepada yakini, malah bawa kita kepada, kadang-kadang bawa kepada meragukan pula apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu cara belajar begitu tidak sesuai untuk diajarkan. Tidak bermaksud kita tak mampu memahami. Sebab tu orang pergi belajar ilmu kalam, daripada orang yakin Allah tu wujud, masuk kelas ilmu kalam, Allah wujud tak wujud, kadang-kadang dia fikir balik. Ustaz dia kata wujud, tapi dia kata wujud mesti begini dan begitu, begitu, lama-lama wujud tak wujud lah. Kadang-kadang nampak dalil Mu'tazilah lebih hebat pula. Sebab otak pakai otak lawan dengan otak. Jadi sebenarnya kaedah begitu, kaedah yang tidak sesuai. Sebab itulah lebih baik tinggalkan. Dan itulah yang salaf anjurkan. Jadi siapa saja kata lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi, wa man qala ghairu makhluk, siapa kata Quran lafzi bil Qur'an ghairu makhluk fahuwa mubtadi'un, dia mubtadi', la yukallim, tak payah borak dengan dia, tak payah bincang dengan dia. Imam Haq kata kalau orang bawa cerita macam ni, biar dia, jangan, tak payah layan. Bahasa kita tak payah layan. Ai la yuqal lafzi bil Qur'ani makhluk wa ghairu makhluk, kerana lafza yahtamilu amrayni. Kalimah lafz mengandungi dua perkara. Tuan-tuan boleh baca semua seperti apa yang ana sebutkan. Baik. Ke nak baca? Tak ada, semuanya ulang balik apa yang ana sebut. Antum boleh baca sebab dia bukan kitab, dia nota kaki. Nota kaki dah faham dah lah, kan? Tapi kalau teks tak boleh tinggal. Teks walaupun kalam yang kita nampak ada kurang lagi, kita tetap sebut teks begini, kerana kita sedang mensyarahkan teks. Kemudian kata seterusnya muka surat sebelah. Kalau kat sini muka surat 93. Kalau yang kat berapa? 96. Okey. Waqal, dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa ma jaa ala muradillahi subhanahu wa ta'ala. Aku beriman dengan Allah dan dengan segala yang datang, itu ayat Quran dan hadis, ala ataupun ayat Quran, ala muradillah, mengikut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan ayat Allah berserta dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kata Allah kata sekian, makna dia sekian, tapi takwilannya maksudnya sekian. Tak, macam kata amantu billah wa ma jaa ala muradillah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Allah ungkapkan, apa yang Allah sebut, itulah dia Allah nak. Bukan Allah sebut benda lain, Allah nakkan benda lain. Sebab tu manhaj salafus soleh, bukan manhaj zahiri tak faham. Tapi manhaj salafus soleh kata Allah tak salah sebut perkataan tu. Bila Allah memilih kalimah seperti macam kalimah alaq, Allah tak salah. Dia akan betul sampai bila-bila. Bila Allah pilih kalimah yad, dia tak boleh membuka ruang. Orang kata, oh makna dia lain, makna ni lain, maksudnya macam ni. Kalau makna yad secara zahir, dia boleh bawa orang pada kekufuran. No. Kalamullah takkan jadi punca orang jadi kafir. Kalam Rasulullah takkan punca orang jadi sesat. Apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, itulah yang dikehendaki, kecuali bila Allah sebut satu perkara, kemudian Allah terangkan maknanya kemudian. Contoh bila kata al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Jadi kita tahu qari'ah bukan maksud ketuk-ketuk, maksud dia hari kiamat. Kalimah zahirnya maksud ketukkan satu berita yang mengejutkan atau benda yang mengejutkan, tapi Allah dah beritahu. Walaupun Allah sebut nama al-qari'ah dalam erti bahasanya ketukan yang dentuman yang kuat, tapi Allah terangkan makna dia. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfus. Ini semua
Ni semua penjelasan. Jadi kita tahu, oh, kalau Allah sebut satu perkataan dengan makna tertentu, pasti ada penjelasannya. Bila Allah sebut as-salah, tunaikan salah, orang kafir pun solat sebelum tu. Bila Allah sebut tentang haji, orang kafir musyrikin pun buat haji. Allah sebut zikir, orang musyrikin pun zikir. Tengok Allah beritahu, wazkurullah. Wazkurullaha. Apa yang Ustaz Din? Wazkurullaha kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Betul? Wazkuruhu kama hadakum. Apa? Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Berzikirlah pada Allah macam mana yang dah diajarkan pada kalian. Sesungguhnya kalian sebelum menjadi orang sesat. Sebab musyrikin Mekah ada talbiyah dia sendiri. Dia ada bacaan-bacaan dia sendiri. Sedangkan ibadah haji itu dah diajarkan macam mana cara baca dia, apa yang perlu dibaca, apa yang perlu dibuat. Tapi dia tak ikut kama hadakum sebagaimana yang ditunjukkan pada kalian. Sebelum tu jadi sesat sebab apa? Sebab zikir benda yang tak diajarkan. Bila solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam mana kamu nampak aku solat. Bukan solat dengan istilah yang bebas, tidak. Istilah syarak sekiranya diterangkan dalam sunnah, kita tahu lafaz ini bukan lagi dikehendaki maknanya lugawi, dah pergi pada makna asy-syar'i. Berbeza dengan istilah bahasa Arab yang datang tidak ada penafsiran untuk hadis Nabi makna lain. Jadi kalimah itu kekal dengan makna bahasa yang asal. Nak jadikan sebagai makna tu makna syarak, dia mesti ada dalil syarak lain yang menerangkan maksud as-salah, maksudnya dulu doa, ad-doa bil khair. Bila Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, jadi as-salah dalam istilah syarak berubah makna daripada makna kalimah asal kepada makna syarak. Sebab ada dalil syarak lain menerangkan makna salah tersebut. Clear? Begitulah dia puasa. Orang Arab pun puasa. Orang Hindu puasa. Orang Kristian pun puasa. Tapi puasa yang Nabi ajar, yang Allah nak dalam syarak, dalam Al-Quran Al-Karim, puasa yang Allah terangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Start daripada fajar sampai pada waktu matahari tenggelam, terbenam. Dan inilah puasa. Jadi lafaz Al-Quran Al-Karim, dia akan maknanya semuanya ikut lughah zahir. Dan bila ada syarak menerangkan, ada ayat Quran lain menerangkan, atau ada hadis lain menerangkan, lafaz-lafaz tadi berubah jadi ada makna syar'i. Jadi kita ada lughatan, ada syar'an, kemudian ada istilah ilmu. Istilah ilmu ni dia bukan syarak, tapi hukum hakam. Bila perlukan nak terangkan syarak, perlu adanya dikarang ilmu-ilmu untuk memudahkan. Jadi banyak sangat. Dalam Quran hanya cerita, Nabi hanya suruh, bila aku suruh kamu satu benda, buat. Bila aku larang satu benda, tinggalkan. Bila aku suruh, buat ikut kemampuan kamu. Bila aku larang satu perkara, tinggalkan. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an amrin fatrukuh. Nabi kata, bila aku suruh buat satu benda, buat ikut kemampuan kamu, selagi kamu mampu. Kalau aku larang satu perkara, tinggalkan. Okey. Maka ulama pun cari perintahan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pula yang Allah perintahkan. Yang Allah larang pun banyak. Jadi macam mana nak buat? Lah tu yang larang pula ada yang berdosa, yang larang, yang dibuat berdosa ada tak berdosa. Yang Allah suruh pula ada yang tinggalkan berdosa, ada tinggalkan berdosa. Imam Syafi'i tengok kena cipta istilah-istilah untuk memudahkan. Maka hukum yang asalnya hukum syarak, iaitu perintah dan larangan Allah, didetailkan oleh Imam Syafi'i jadi 5 hukum. Ada yang wajib, apa yang Allah perintahkan tinggalkan haram, namanya tinggalkan berdosa, namanya wajib. Apa yang Allah perintahkan tapi tinggalkan tak dosa, namanya sunat. Apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah larang buat berdosa, namanya haram. Apa yang Allah larang tinggalkan tak dosa, namanya makruh. Tapi tak sambut bukan haram. Dan apa yang Allah SWT berikan kebebasan, namanya jawaz.
Harus. Kan senang. Jadi istilah bukanlah usul fiqh tak ada zaman Nabi. Ilmu yang timbul baru ini, istilah-istilah kemudian hanya menafsirkan apa yang siap ada, yang telah ada. Inilah hukum syara', inilah ilmu syara'. Bukan ilmu datang salahkan yang dulu. Betul, ulama tolak ilmu kalam ni, dia datang dia kata, oh salaf khalaf lebih pandai, lebih faham. Salaf dulu dia begini begitu. Itu ilmu ditolak. Ilmu nahu, orang Arab cakap dengan nahu dia. Bila takut orang Arab ni dah lupa dia punya nahu asal, bila lupa nahu asal apa masalah dia? Tak ada masalah apa-apa dah, biar dia cakap salah, kan? Dia orang cakap pelat. Tapi bila dia salah, kan dia faham ayat Quran salah, kita ada teks Quran dan Sunnah. Bila orang Arab cakap salah, tak ada ilmu untuk jaga makna Al-Quran dan Sunnah. Kalau ikut lahjah, biarlah Mesir cakap bunyi macam mana sekalipun, orang Saudi cakap bunyi macam, biarlah peduli apa. Tapi kenapa ulama cipta ilmu nahu? Untuk menjaga Al-Quranul Karim supaya tak disalahfahami. Jadi Quran ini adalah asas pada nahu. Nahu diambil pada, kalau Quran cakap begini mesti pada depan, ni mesti belakang. Jadi mereka ciptakan kaedah tersebut berdasarkan apa yang ada pada Al-Quran. Kenapa tak cari Quran? Quran fasih, turun pada zaman ahli fasahah, turun kepada orang yang tak salah, kalamullah, turun kepada Nabi, turun pada zaman yang orang semua cakap dengan bahasa yang benar, dia hafal, diterima. Maka Quran jadi rujukan. Tiba-tiba datang geng-geng bodoh. Bodoh kan je geng-geng yang ni. Oh, Quran ada kesalahan nahu. Bodoh tak bodoh? Bodoh. Banyak kajian yang datang buat cari kesalahan nahu dalam Al-Quranul Karim. Tak bodoh ke namanya? Ilmu nahu diambil untuk kaji uslub Al-Quranul Karim. Quran itulah dustur kepada ilmu nahu. Hadis itulah dustur kepada ilmu usul fiqh. Usul fiqh dicipta untuk memahamkan kalam. Sebab tu amar, perintah Allah maksudnya apa? Kalau perintah apa uslub dia? Oh, fi'il amar yang memerintahkan, adanya lamul amar yang memerintahkan. Semua ilmu usul fiqh untuk memahami dalil. Tiba-tiba orang buat bid'ah, tak ada dalil, kata, oh, Ustaz tak faham ilmu usul fiqh. Kalau dalil tak sahih, dalil tak ada, nak syarah buat apa? Kalau ada dalil, ajar kita tentang zikir, kita baca zikir tersebut, kita syarahkan makna sekian dan sekian. Ini dalil pun tak ada, dia hu nak syarahkan. Maksudnya begini, maksudnya begitu. Tak payah. Kami nak first kali dalil. Dah ada dalil, baru kami tengok makna dia, baru kami syarahkan, baru kami ajarkan, baru kami sebarkan. Dah ada teks yang sahih, baru kami jadikan satu huruf pun tak salah. Ada ayat Quran, datang ayat Quran, kalamullah, yang memang takkan salah satu huruf. Tiap-tiap huruf yang ada di situ kita akan syarahkan. Tiap-tiap baris kita akan syarahkan. Tapi kalau kalam tu tak sahih, dari mana pun datang, kami tak syarah pun. Kami baca pun baca sekali-sekali imbas begitu. Nak syarahkan pun kalau kalam tu kalam yang ada makna, kalam ulama yang ada nasihat yang sesuai pada, tidak menetapkan hukum syarak yang baru, tidak menetapkan akidah yang baru, tidak buat perkara bid'ah, perkara ijtihad, okey, itu layak untuk disyarahkan sesuai dengan ijtihad. Clear? Jadi kita bukan tak faham, bukan kita tak gunakan usul fiqh, tak guna akal ke bab ni. Memanglah kami tak guna akal sebab akal kamu pun tak pernah nampak Tuhan. Kalau kamu pernah nampak Tuhan, kami tak pernah nampak, kami tak percaya, bodoh tak kita? Bodoh lah, tak pernah nampak, orang tu pernah nampak. Kenalah percaya pada pernah nampak. Kalau dia tu jujur, kita ikut. Tapi dia pun tak pernah nampak Tuhan, kita pun tak pernah nampak. Dia pun tak terima wahyu pada Tuhan, kita pun tak terima wahyu pada Tuhan. Allah hanya turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Allah hanya turunkan wahyu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pergilah kat situ. Lainlah. Sebab tu ahli bid'ah terpaksa, akhirnya mereka terpaksa mewujudkan sumber yang baru, sumber agama baru. Syiah terpaksa wujudkan, oh selain daripada Quran Sunnah ada lagi yang maksum, ada lagi yang terima. Siapa? Imam yang 12. Mereka ni menerima. Sebab apa? Mereka tak mampu jawab. Dia kena ada sumber. Dari mana kamu tahu? Tuhan beritahu ke? Mereka terpaksa wujudkan sumber yang baru. Wujudnya imam yang 12 dalam Syiah sebab nak apa? Nak kekalkan ajaran bid'ah mereka, nak biar ada sumber dari Tuhan.
Dia kan nak mengaku juga agama Allah. Jadi Allah beritahu kat mana? Terpaksa wujudkan sumber agama yang baru, tempat keluarnya perintah Allah. Lebih baik daripada Sufi. Sufi dia tak hadkan 12. Berapa orang kembali dia? Syiah hadkan pada 12 orang. Jadi apa? Masyarakat yang ta'assub pada 12, yang pergi kubur 12, 12, yang menyeru nama Husain, ya Husain. Dia akan nampak sangat ta'assub. Mereka sangat ta'assub. Mereka ni sangat ini dan tu. Dan namanya ni memang 12 highlightkan. Sufi dia cakap berapa ramai wali dia? Setiap tempat ada. Kubur mana-mana pun boleh tiba-tiba boleh angkat begini dan begitu. Bukan pergi kat Syiah kata ya Husain, ya Husain, ya Husain. Oh, syirik. Syiah syirik, menyeru selain Allah, memanggil Husain dan sebagainya. Oh, Syiah syirik yang kamu Husain tu cucu Nabi betul kot. Yang geng-geng mengaku keturunan Nabi ni belum tentu cucu Nabi. Cucu pun cucu jauh. Syiah lagi baik ke? Geng ni lagi baik. Kalau main logik, takkanlah kita nak kita ni adil. Kita takkan kata Syiah lebih baik daripada kamu. Tak. Mereka silap, cukup silap. Tak payah nak tempelak, tak boleh kita nak kata sampai kita korang lebih teruk daripada Syiah sebagainya. Tapi dalam bab ini memang betul. Syiah hanya hadkan kepada imam yang 12. Tu pun jumpa 11. 12 tak keluar. Tunggu. Sebab tu keimanan terhadap Al-Mahdi Al-Muntazar yang ada pada Syiah hanya berlaku pada ketika tidak jumpa imam yang 12. Berbeza Al-Mahdi di sisi Al-Sunnah wal Jamaah memang ada dalam kalam Nabi SAW sejak pada awal. Jadi bezanya apa? Kita sebut Al-Mahdi. Ahli bid'ah pun sebut Al-Mahdi. Tapi tafsiran kita tafsiran yang sama macam mana Nabi tafsirkan. Al-Mahdi mereka sama macam yang geng nak menipu mereka, scam mereka ketika bid'ah itu diwujudkan. Kalimah zikrullah yang Allah turunkan Al-Quranul Karim dengannya. Kalimah zikrullah yang Nabi suruh kita beramal dengannya, kita amalkan sama macam mana yang zaman Nabi ajar. Tapi zikrullah yang dilakukan ahli bid'ah adalah zikrullah bukan apa yang ada pada Allah perintahkan untuk amalkan dengannya. Dia amalkan benda yang baru yang ada orang yang scam. Scam, syaitan lah first sekali. Kalau dapat mimpi, confirm yang datang syaitan. Tiba-tiba ada amalan baru, mimpi. Ni jumpa Rasulullah. Kita tak nafikan bahawa tak ada siapa yang menyumpai Rasulullah. Tapi dia tahu muka Rasulullah macam mana. Ada je orang tak belajar tentang muka Rasulullah macam mana. Datang nampak muka Arab, Masya Allah. Nampak Maula ayat datang. Oh, inilah muka Nabi macam ni lah. Sebab dia suka muka tu. Saya cakap dengan seorang ni, dia cakap, muka macam tu handsome ke? Takkan Nabi muka macam tu? Bagi orang nampak handsome. Ada orang ni tak nampak handsome. Tuan-tuan tengok. Ni dia cerita. Bagi sikit tenaga pada orang Melayu. Ada budak Arab kata, kami boring dah tengok muka macam ni. Muka Asia yang nampak smart. Sebab tu banyak perempuan Arab gila-gilakan artis Korea sekarang. Tuan-tuan tengok macam Korea turun kat Dubai, turun kat Arab. Oh, perempuan Arab gila-gila berbanding artis Arab. Berbahagialah orang Melayu, muka ala-ala Korea sikit. Mana tahu ada peluang kan? Jangan masuk rakaman tidur luar. Tak edit. Tak apa. Sebab tukang edit tak apa, dia boleh edit. Dan ini yang berlaku. Bila Allah kata solatlah, mestilah solat macam mana ketika itu wujud. Sebab perintah itu kepada sahabat ketika itu. Mestilah solat yang dipahami oleh sahabat tu. Bila Allah zikir, mestilah zikir yang ada pada sahabat ketika itu. Kita hanya mewarisi. Bukan benda baru yang kita buat. Bila dia kata ibadah, mestilah ibadah yang ada masa tu. Bila dia katakan haji, mesti haji yang ada ketika khitab itu diturunkan. Quran tak suruh benda yang tak wujud. Clear? Hari tajuk tak apa. Tapi untuk fahamkan maksud, bila kita kata beriman dengan Allah, mengikut muradillah, artinya apa yang Allah sebut, maknanya macam mana, itulah kita iman dengannya. Kita tak kata maknanya lain.
Kecuali kalau ada lafaz tertentu disyarahkan. Sama ada benda yang baik atau benda yang tak layak, Allah syarahkan. Dalam hadis kursi, Nabi Allah kata, aku sakit tapi kamu tak ziarah. Betul tak? Ada. Kemudian hamba berkata kepada Allah, ya Allah, kamu Rabbul Alamin, macam mana kamu boleh sakit? Allah kata, dulu kan ada orang sakit, kamu tak ziarah, kamu tak tahu ke bahawa aku membantu, aku bersama dengan dia? Oh, faham tak mana dia? Faham. Bukan majas. Memang bila Allah sebut satu benda yang menyebabkan boleh salah faham, Allah akan terangkan selepasnya. Dan inilah dia uslub yang ada dalam nas. Dia takkan terputus habis kat situ. Bila Allah kata laisa kamitslihi syai', adalah wa huwas samiul basir. Tak ada sesuatu yang sama dengannya. Okey. Lepas tu Allah bercakap tak? Hamba bercakap. Allah dengar tak? Manusia mendengar. Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat tak? Melihat, makhluk melihat. Jadi Allah tak melihat ke? Nak maknakan laisa kamitslihi syai'. Tak, Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah terangkan kat belakang. Oh, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi sifat Allah yang dikatakan tak sama sikit pun, artinya apa? Sifat tu wujud pada asalnya, Allah wujud, ada pada Allah, pada makhluk pun ada, tapi pada Allah layak sebagai sifat Allah, pada makhluk layak sebagai makhluk. Kalau saya kata saya melihat dengan kucing melihat, sama tak? Asal penglihatan tu ada, tapi kadar ketajaman tu berbeza. Sama kita berbeza. Tengoklah tebal berapa. Tengok tebal berapa, kan? Berbeza. Asal kepada melihat itu ada, tapi ketajaman itu berbeza. Dan itu yang tidak boleh buat perbandingan. Allah Maha sempurna, kita tak boleh dibandingkan, sikit pun tak sama. Kalau Allah kata, wahai manusia, kalau kamu berkumpul pada manusia pertama hingga manusia terakhir, di kalangan jin pertama sampai jin terakhir, duduk setempat, minta dengan Allah serentak semua sekali, apa kamu nak, Allah bagi semua sekali. Allah bagi serentak. Bukan yang bagi seorang-seorang. Sekarang ni Allah bagi-bagikan rezeki. Sekarang ni Allah kata, kalau manusia pertama hingga manusia terakhir, jin pertama hingga jin terakhir, berkumpul di satu tempat, minta dengan Allah serentak, apa saja dia nak, Allah bagi semua sekali. Allah kata, tak kurang sikit pun. Macam mana kamu ambil benang, celup kat air laut, keluar balik. Ada perbandingan ke? Ada orang tanya, ya Allah, habislah air laut. Sebab apa? So, makcik tu pergi masukkan benang dalam air. Oh ya, tidak ada perbandingan langsung. Walaupun air itu tetap air. Itu perumpamaan yang Allah bagi. Jadi tak samalah apa yang ada pada kita dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila satu sifat yang dinisbahkan pada Allah, kita takkan tafsirkan kecuali dengan sifat kesempurnaan. Walaupun sifat tu pada kita nampak macam tak sempurna, tapi Allah sebutkan dia sebagai orang yang takabbur, mutakabbir, kita tafsirkan makna takabbur Allah tu makna yang sempurna. Sebab Allah memang layak untuk takabbur kerana dia memiliki segala-galanya. Makhluk nak takabbur apa? Nak tunjuk kuat, Allah pun bagi. Kalau Allah bagi stroke macam mana? Kan? Tunjuk kuat, Allah bagi gaut cukup. Kan? Gaut, pemain bola KL boleh duduk diam. Bayangkan pemain bola kata. Player, penyerang utama, siapa tak kenal dulu? Kelab KL dulu, siapa tak kenal? Sekarang nak main apa? Asyik gaut je. Kan? Nak masuk kelab pun tak terima dah. Betul? Expired. Jadi nak sombong kat mana? Jadi nikmat yang Allah beri kepada seorang hamba bukan untuk ditakabur, untuk disyukuri. Sebab Allah bagi pada dia waktu tu, dia syukur kepada. Jadi hamba tak layak untuk takabur. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah lagi, wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa ma jaa an Rasulillahi fi ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman dengan Rasulullah dan apa sahaja datang pada Rasulullah mengikut kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang Allah sebut, itulah yang Allah nak. Apa yang Nabi sebut, itulah yang Nabi nak. Tak ada takwil nak bagi jauh sana sini. Secara mudahnya. Untuk bahasa yang mudah untuk kita faham. Kata di nuskah di bawah, hadzal kalam maktubun fil hamish wa qala qablahu hasyiatul i'tiqadi min kalam al-Imam Syafi'i qaddasallahu ruha. Jadi kata penulis, lepas tu dia buat nota kaki. Jadi daripada makhtutat, dia buat nota kaki pada makhtutat sendiri. Dia kata kalam ini kalam ini adalah catatan daripada i'tiqad kalam Imam Syafi'i qaddasallahu ruha. Di sini dalil menunjukkan bahawa tak semua yang ada dalam teks ini merupakan tulisan tangan Imam Syafi'i atau tulisan tangan Imam Syafi'i sendiri. Ia merupakan nukilan dan riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah yang dikumpulkan. Kan datang siapa yang cerita kritik buku ni, kata macam mana Imam Syafi'i nukilkan kalam daripada saya nak ingat isu Sahal Tustari. Macam mana orang Imam Syafi'i nukilkan, kemudian kita dah tahu dah awal lah. Kita baca buku ni kita tahu. Ini adalah kumpulan riwayat yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Kita pun tahu ada teks yang tergantung sebahagian daripadanya. Ada sebahagian badannya merupakan tulisan hamish, tulisan nota kaki yang disebutkan. Baru teks ni tak famous macam yang lain, tapi dia tidaklah dengan kerana adanya penulis letakkan hamish sikit kita tolak kitab keseluruhannya, dan sehingga tidak ada nilai kepada semua riwayat yang dibawa dalam kitab yang penuh dengan syarat dengan matan dan kalam daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ana bahasa mudah. Bila orang tunjuk, Ustaz komen, ayah komen lah, orang tak nak terima. Orang nak tolak ni, dia akan cari 1000 alasan untuk tolak. Sebab tu kita dalam ilmu ni, benda yang kita sampaikan sampai. Orang hargai, alhamdulillah. Orang nak datang ada. Orang tak datang, tak payah pergi tepi jalan, makcik, mari belajar akidah salaf. Tak payah. Terangkan yang mana betul, yang mana salah. Okey, terangkan akidah salaf, dia tak faham, ajar semayang je lah, selesai. Makcik tu banyak lagi kekurangan dia, betul. Berapa ramai orang tak semayang lagi. Kita nak ajar benda yang penting. Ini penting. Tapi makcik tu semayang pun tidak. Dia semayang pun tidak. Jadi untuk orang awam sesuailah ajarkan solat, ajarkan zikrullah, tapi pastikan apa yang kita ajarkan tu yang basic itu pun kena ikut sunnah Rasulullah. Yang kita tak setuju, benda basic itu pun dah diajarkan benda yang tak ikut sunnah. Itu yang kita sentiasa buat islah. Jadi orang awam tetap awam. Di kalangan salafi ada awam, ada penuntut ilmu, ada yang alim, ada yang tokoh. Di kalangan masyarakat tiap-tiap mazhab Asy'ariyah ada orang awam, ada penuntut ilmu, ada ustaz-ustaz, ada alim, ada yang al-allamah, sangat alim, ada. Dan allamah maksudnya dia bukan alim bidang tu saja. Bukan dalam Asy'ariyahnya saja, dia alim dalam ilmu-ilmu yang lain. Diiktiraf. Sama juga dalam salafi. Okay. Ada yang alim bidang, ada yang alim allamah, yang memang alim dalam segala bab dia mahir. Kecuali sedikit, manusia tak akan sempurna lah, tapi ilmunya sangat luas. Kita sebagai seorang yang adil, kita takkan tolak orang yang alimul jadil, alimul allamah, yang ada kebaikan. Salafiyah sentiasa pergi pada kitab, walaupun kita tahu ada kalam terhadap Imam Nawawi buat sekian-sekian. Okey, kalam sikit, ilmunya luas. Kalam sedikit kritikan pada Imam Ibn Hajar, tapi kebaikan ilmunya sangat luas. Dan kita tak kata dia ahli bid'ah. Kenapa kita tak katakan mereka sebagai ahli bid'ah? Kita kata Ibn Hajar rahimahullah, kita kata Ibn Hajar qaddasallahu ruha, kita sebutkan nama, kita mendoakan Imam Nawawi, kita cinta. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala kesalahan yang tak disengajakan itu dalam bab perkara itu dengan kebaikan yang begitu banyak Allah berikan pada dia, itu tandanya rahmat Allah dan kasih sayang Allah pada dia. Dengan yang kita nampak bahawa rahmat Allah pada dia sangat luas, semoga Allah mengampunkan kesalahannya sedikit.
Banding kita kesalahan yang banyak, cuma betul Allah istiwa atas arasy. Betul lah, anak tak perkecilkan benda tu. Tapi jasa dan ilmu kita tak sama macam ulama-ulama besar. Kita jadi salafi bukan bererti kita nampak orang saja tak terima saja satu benda kita tolak sehingga sampai kita nyatakan orang tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Sebab tu tak mungkin salafi mentakfirkan kecuali orang kafir. Itu kata Syekh Muhammad Wahab dan Nawaqidul Islam. Dia cerita pertama yang benda batal Islam ni adalah orang yang kafir. Yang kedua, orang yang kena orang kafir itu tak kafir. Dia tak mengkafirkan orang kafir. Siapa? Contoh Millah Ibrahim. Oh, Yahudi, Nasrani, semua Islam ni sama je. Contoh. Tak kafir agama tu? Kafir lah. Sedangkan Allah kata Yahudi, Nasrani kategori mana? Okey, Yahudi, Nasrani masuk di kategori agama yang betul ke? Dia sebab ada kitab, dia ada kitab. Atau masuk di kategori orang kafir? Ya? Ahli kitab sesat artinya dia Islam atau tak Islam? Kafir ke tak? Kafir. Kafir ya? Walaupun ahli kitab tapi kafir. Jangan kata oh dia agama samawi, bahagikan agama. Dia nak bahagikan bab iman ni ikut agama, ikut pada kitab. Oh kitab samawi semua sekali masuk satu semitik, masuk satu masuk pada satu jalur. Yang agama musyrikin lain. Jadi Islam sejalur dengan Yahudi Nasrani di Millah Ibrahim. Walaupun dia anti hadis sebenarnya, cerita lebih detail. Tapi idea dia bawa, jadi orang Islam yang dengar yang ngajar betul juga. Dia percaya pada beriman dengan Allah. Betul tak? Yahudi beriman dengan Allah. Betul? Beriman tak dengan malaikat? Beriman tak dengan nabi-nabi? Beriman tak dengan rasul-rasul? Beriman tak ada hari kiamat? Beriman tak pada qada qadar? Kenapa kata Yahudi kafir? Kenapa kata Yahudi kafir? Nasrani beriman tak pada Allah? Beriman. Beriman tak pada malaikat? Beriman. Beriman tak pada syurga, neraka, hari kiamat sebagainya? Beriman. Beriman tidak pada rasul-rasul? Beriman tidak pada qada qadar? Beriman. Kenapa kata Nasrani kafir? Syubhah kecil ke besar? Tak duduk dengan dia orang tak nampak besar lah. Tak nampak apa-apa. Tapi berhujah, nak keluarkan mana? Macam mana hujah kita nak berhujah? Untuk orang Islam senang lah. Untuk orang kita, orang sunnah senang je. Dalam debat, kita kata innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Dahlah kafir neraka jahannam lagi. Selesai. Abada selama-lamanya. Tak keluar. Kalau masuk jahannam keluar balik tu jadi mungkin Islam lagi. Tapi selama-lamanya kat neraka. Selesai. Dalil. Ini sebagai pemutus bicara. Selesai. Sama ada musyrikin atau ahli kitab. Mana selesai satu tempat. Tapi macam mana nak jawab syubhat ni? Selesai akidah kita, tapi syubhat. Sebab itu kita katakan bahawa dalam bab iman ada bab kekufuran. Dalam beriman pada Allah, dia ada buat perkara yang membatalkan iman dia. Yahudi beriman dengan Allah, menyembah Allah, tapi buat syirik yang membatalkan keimanan dia. Dalam bab malaikat pun begitu. Dalam semua bab, dia beriman dengannya, tapi dia ada buat perkara yang membatalkan iman dia. Sebab itu Syekhul Islam Muhammad bin Wahab menerangkan bahawa ada sebab orang yang dah beragama dengan agama benar, dengan agama yang benar, kemudian dia boleh jadi terkeluar daripada agama dia. Ini yang ingin disampaikan dalam Nawaqidul Islam. Sebab itu pertama sekali yang kafir, orang kafir betul. Orang musyrikin. Yang betul-betul musyrikin. Yang kedua, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Bukan mengkafirkan orang Islam. Tidak mengkafirkan orang kafir. Yang memang kafir. Bukan kata Yahudi pun saudara kita. Tak nampak geng-geng yang pergi cium Yahudi, duduk sekali dengan Yahudi Nasrani. Ni pun saudara kita, agama semua sama. Inilah yang Syekh maksudkan. Tiba-tiba Syekh Muhammad Wahab ini mengkafirkan umat begini-begitu. Syekh dah tulis kitab. Syekh dah syarahkan kitab dia. Syekh dah buat penafian, dah terangkan. Tak nak percaya. Aku nak percaya macam aku faham. Kalau macam tu, kita boleh faham dia dengan faham tafsiran ikut tafsiran kita. Sebab itulah dalam bab-bab begini,
Perlu kita lihat kepada teks yang asal, macam mana dia seorang penulis teks tu faham, macam mana anak murid dia faham, apa yang diamalkan. Kalau ada kekeliruan, kita rujuk balik pada dia. Kalau macam ni jadi, tak ada dah syubhat-syubhat daripada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ustaz ni memang tak pergi depan dengan saya. Tak apa, minggu depan senang. Akan datang, kita dah sampai bab sifat i'tiqadis, bab sifat i'tiqadis sunnah. Tadi kita banyak nota kaki dan satu saya. Tak apalah. InsyaAllah akan datang kita sambung ke surat 98 pada 95. Yang cetakan lama 95, cetakan baru 98. InsyaAllah. Anda kena minta juga cetakan baru sebab kebanyakannya cetakan baru kan. Sebab anak awal-awal cetak anda dapat. Buku ni awal-awal cetak anak antara yang paling awal dapat. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita buka pada soalan sebelum kita tutup insyaAllah. Kalau ada soalan apa-apa atau perbincangan, cadangan dan sebagainya. Bismillah. Ustaz Din tadi banyak soalan. Coba. Ya? Okey. Dia banyak dia nak jawab buat. Dia perbincangan dia trending. Okey. Tak ada insya-Allah. Kalau soalan berkaitan dengan manhaj dan dalam kelas kita di kelas yang ana handle lah, dibenarkan bawa syubhat. Untuk dibincangkan, bukan untuk disebarkan. Untuk dibincangkan, untuk dijawab. Syubhat-syubhat yang tertentu dan sebagainya. Sebab memang kelas kita nak bincang tentang manhaj, nak cerita tentang radd syubhat. Bukan kita, kalau kelas nak kerja kelas tafsir, jangan buat syubhat. Kita tengah kelas tafsir sebagainya. Dalam subjek kita ni, memang subjek yang berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan jadi bawa syubhat yang bukan nak tujuan nak bergaduh. Nak bincangkan macam mana nak jawab, macam mana jawapan pandangan ulama salafus soleh. Paling kurang nak tengok teks macam mana, boleh diajukan. Ana tidak mengelarang. Larangan untuk bawa syubhat adalah syubhat yang disebarkan pada masyarakat. Tapi kalau bawa syubhat untuk dibincangkan macam mana nak jawab dalam kelas sebagainya, itulah yang kita galakkan. Mana buka pada tempat yang betul. Apa yang terbuku kat sini, jangan ikut salafi ni. Tengok alamak, aku ni sebagai salafi, ni salafi. Kamu tak makan ke aku? Nak makan dengan siapa? Tak ada kawan sebagainya. Jangan macam tu. Ada benda yang tak selesa, yang rasa macam tak kena, bawa dan kita bincangkan. Dan itulah cara tuntut ilmu yang betul. Maknanya ada ruang, ada tempat untuk kita berbincang, melihat kepada syubhat-syubhat yang ada. Sebenarnya semua buat. Dan benda ni nak buat dulu. Benda ni nak buat dengan syekh-syekh. Buat. Mana benda yang anak semua macam hebat dulu, hebat. Jumpa dengan syekh jawab. Dia sambil dia minum syai, sambil minum kawan, dia borak dengan kawan, dia jawab sepatah. Tapi kita diam. Hai, bukan lama aku baca buku Zamihan. Ada dulu masa pergi, dia buat seminar, Zamihan tengah aktif. Kumpulkanlah buku macam-macam kat seminar. Ustaz Zaki kawan anak lah, hantar. Dia kata, ni syubhat. Entah tolong jawab. Dekat syubhat, anak pun study. Buku tebal dia bagi. Seminar tentang Wahabi ni. Tebal satu beg. Dengan beg sekali dia bagi. Banyak syubhat ni. Bentar depan Syekh ketawa. Syekh cakap, jawab sepatah sambil minum teh. Makan kurma, dia borak lagi bab lain. Dia kata, dia ni cakap jawab sepatah. Tapi jawapan dia tu, jawapan yang mematikan kita, mendiamkan kita. Senangnya dia jawab. Banyak benda. Jadi, daripada situ anda belajar memang kalau kita kemukakan syubhat pada tempat yang betul, kita akan dapat ini. Macam mana saja Ustaz boleh Syekh tentang tawasul, cerita dia tentang Syiah tu. Waktu Syekh tanya sepatah, Syiah sesat tak? Sesat. Syiah pergi suruh Husain salah tak? Salah. Jadi kalau Syiah salah, semua orang yang salah buat macam dia. Semua orang yang buat apa yang Syiah tu buat salah, semua yang buat kesalahan yang sama dia kena sama. Dia walaupun dia tukar nama kumpulan lain ke, dia tukar baju ke, atau pergi minta nombor ekor. Sebab apa? Bukan sebab nombor ekornya, pergi minta tu. Nombor ekor tu ketikam salah dah.
Yang tikam nombor ekor tu salah dah. Yang pergi menikam, pergi beli toto tu. Kita tak cerita yang beli toto, kita cerita yang pergi minta kat kubur ni, yang pergi minta kat penunggu ni. Pergi minta. Okey. Dia minta kat kubur tu, salah tak? Salah. Tapi kalau dia kata tak salah, dia pakai jubah. Pakai jubah sikit, pakai serban sikit, celak kening sikit, pergi minta. Salah tak? Salah juga walaupun tukar baju. Atau tukar bahasa. Daripada minta, tukar bahasa Arab, bunyi sedap sikit. Istighathah. Kan? Minta bantuan dia, minta dengan yang mati. Tukar sikit bahasa. Salah tak? Salah juga, tak kira lah apa pun. Tukar nama, tukar bahasa, tukar istilah, tukar baju, tukar songkok, tukar jubah. Salahnya mana? Salah juga. Kesalahan yang sama. Dia tak mengubah. Kita tahu Syiah tu salah bab apa? Bab mengagungkan seseorang lebih daripada kedudukan sebagai manusia yang biasa. Meletakkan sifat ketuhanan. Sama juga. Tukar pada nama orang sekalipun, mana sekalipun. Sebab tu nak pulihkan ahli bid'ah, mesti bawa ahli sunnah. Pulih tu habis. Tapi kalau bawa ahli bid'ah, dia pergi bid'ah baru, cuma kurang dan lebih sikit lah. Ana ada pernah cerita pasal ni, cerita bid'ah yang sesebar sikit lah. Kalau orang dengar marah, tak apalah, marah-marah lah. Kita sama kita cerita kan. Kalau yang dengar rakaman tu nasib. Yang dengar rakaman tu nasib. Contoh buat maulid Rasul. Anda pernah bincang sendiri lah, bukan berbincang, berdiskusi dengan kawan. Memang hebatlah orangnya, tak sebutlah nama. Sekarang pun berjawatan besar, takut pula. Jadi dia borak maulid Rasul. Cerita-cerita dia kata, kenapa Wahabi tak nak sambung maulid Rasul? Tak sayang kepada Nabi SAW kan? Saya kata Wahabi pun sayang Nabi, tak Wahabi pun sayang Nabi. Mana ada umat Muhammad tak sayang Muhammad SAW? Itu diam. Habis, kenapa tak sambut? Dia kata, tak sambut. Sebab apa? Sayang tak sayang. Saya kata, saya tak sambut, tak sayang. Saya tak buat, tak sambut sebab saya sayang. Pada saya tak sambut tu dah sebab saya sayang sunnah Nabi SAW. Tak sambut tu bagi kita kerana kita pergi ikut sunnah, tak sambut maulid. Tak sambut tu sayang. Bagi mereka, sambut tu lah sayang. Sekarang ni sayang, sama-sama sayang. Tengok pula Nabi sayang yang mana. Nanti dulu. Anda jawab kejap lagi. Okey, sama-sama kita sayang Nabi, sama-sama kita buat. Tengok pula Nabi sayang yang mana. Nabi sayang yang buat bid'ah ke? Nabi sayang yang ikut sunnah Nabi SAW. Sama juga kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain orang Islam pun beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, agama Yahudi, agama Nasrani dan sebagainya. Okey, itu kita tak boleh, kita tak menafikan mereka pun sembah Allah, mereka pun sayang pada Tuhan. Tengok pula Allah sayang yang mana. Innad dina indallah Islam. Jadi Islam ini saja Allah sayang di sisi Allah. Dia kena tengok pada dua perkara. Kalau sekadar tengok, kalau saya sayang, saya bebas buat apa sekalipun, tak boleh. Tak boleh. Kena tengok. Orang yang mencintai seseorang, dia akan tengok apa yang orang yang dicintai itu suka. Dan itulah bab kasih sayang. Dan ini yang pernah kemukakan kepada Syekh Ali. Syekh Ali datang, Syekh Abu Ali. Syekh Abu Ali kata, kau kenapa bawa sama Muhammad Rasul? Sayang. Okey, Nabi sayang tak? Kamu sayang, kita yang sambut sayang, tak sambut sayang. Nabi sayang yang mana? Simple, faham? Kita pun dengar. Dia jawab selamba, tapi kita mudah faham. Sebab tu ada kata sayang yang berbalas. Cinta yang berbalas. Tapi betul tak betul ayat tu nombor 2 lah. Tapi untuk fahamkan maksud begitu. Cuma nak rad syubhat, nak tolak syubhat, katalah kita bagi golongan sambut maulid Nabi, nak betulkan Syiah sambut maulid Husain. Settle tak? Dia sambut maulid sama-sama. Syiah sambut, yang tak Syiah pun sambut.
sayang Nabi. Nyanyi pun sama, lagi sedap suara Syiah. Suara Iraq sedap. Suara dia, lagu-lagu dia sedap betul. Banyak lagu Syiah yang sebab kadang-kadang ikut suara, kadang-kadang suara Syiah lagi sedap. Kadang-kadang sunnah lagi sedap lah. Yang tak Syiah kan. Tengoklah orang kan. Dia sedap tak jadi dalil. Jangan pula bila suara dia sedap, oh dia qari dia baca sedap, dia betul. No. Belum lagi sedap tak sedap belum jadi dalil. Sambut. Sampai pada Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, Maulid siapa lagi? Imam-imam yang sambut lah. Okay, geng ni tak buat. Geng ni buat. Geng cakap kenapa pergi sambut Maulid Husain? Yalah, takkan sayang Nabi je. Kan? Kita sayang Nabi dengan ahli keluarga Nabi SAW. Salah ke? Kalau kita cakap salah lah. Kita sama je, Nabi tak buat, settle. Nabi tak ajar. Kita senang nak jawab. Boleh kan? Selesai. Tapi yang dah sambut Maulid Nabi ni, atas alasan cinta pada Nabi, cerita sejarah Nabi, macam mana nak jawab dengan yang sambut hari jadi Husain, sayang Husain dan sebagainya? Ya? Tak boleh nak jawab. Hujah tidak kuat. Kita tidak menafikan bahawa sebahagian ahli bid'ah yang buat bid'ah sikit-sikit, mereka pun tak suka dengan bid'ah yang lebih besar. Mereka pun lawan, mereka pun tentang. Tapi macam mana mereka nak pulihkan kalau mereka pun ada terlibat dengan perkara-perkara begini? Nak pergi betulkan aurat Muhammadiyah pada Arkam. Yang kamu pun baca zikir pun tak ikut sunnah Nabi SAW. Salah aurat Muhammadiyah sebab kat mana? Sebab tak ikut Nabi. Wirid yang tak ajar. Ada sebut nama guru, adanya rabitah Nabi. Kamu pun sama juga. Jadi nak pergi dakwah macam mana? Kesalahan macam mana? Apa yang nak dibetulkan? Paling-paling tinggalkan aurat Muhammadiyah, ambil tarikat saya. Yang ni, guru kamu tak layak. Siapa guru kamu? Nak ambil berkat dia? Tak layak guru kamu. Siapa mana kamu tahu Abu Ya tu ulama? Mana kamu tahu Nasruddin tu ulama? Dia tu driver je. Ni ulama betul, guru kami. Ambil air kaki ni pula. Dia tak selesai masalah. Selesai masalah mesti dari akarnya. Dan tidak ada akar dan sumber yang lebih yang kukuh, tempat kita bergantung yang sebenar hanya pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini saja kot. InsyaAllah kita tutup dengan kafaratul majlis. Sebelum tu kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati majlis kita. Kadang-kadang banyak ketawa, banyak ni menghentam ni pun kadang-kadang mengeraskan jiwa. Walaupun hentak ahli bid'ah. Walaupun menghentak ahli bid'ah. Sebab apa? Kadang-kadang seronok kita hentam orang, kita lupa tuntut ilmu. Lupa kepada hujah. Seronok hentam orang, hentam balik tak jumpa hujah. Kan? Jadi inilah perkara yang kadang-kadang kita pun takut juga. Dalam keadaan kita nak timbulkan rasa kesyukuran dan bangga seorang sunnah di atas sunnah Nabi SAW, dan juga kita tahu bid'ah dan ahli bid'ah itu hina dari segi secara ini. Pada masa sama kita perlu sentiasa top up dengan ilmu, top up dengan pengetahuan, supaya apa yang kita bangga tadi, bangga dengan ada isinya. Seperti mana betul-betul ahli sunnah yang memang ada sunnah pada diri kita. Kita duk kutuk hu, zikir pagi pun tak baca. Zikir petang pun tidak, kan? Nak kutuk orang hu, kamu zikir apa pun tidak, la ilaha illallah pun tidak. Itu dah yang kita selalu kena ingatkan diri kita. Dalam keadaan kita mengutuk orang yang bangun qiyamul lail, pasang lagu sikit-sikit, kita qiyamul lail pun tak bangun. Kadang-kadang begitu berlaku, itulah kita risaukan. Jadi dalam majlis-majlis begini, nak tak nak kita tetap minta Allah Subhanahu Wa Taala tetap teruskan beri hidayah pada kita, jadikan kita orang yang mendengar kebaikan dan mengikutnya, mendengar satu kesalahan menjauhinya, dan jadikan kita orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kumpulkan kita semua di dalam syurganya sebagaimana kita pernah berkumpul di taman-taman syurga di dunia ini, insya-Allah. Sekadar ini, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.